Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Syakban 10 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Prosedur pemeriksaan status vaksinasi jemaah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dimansuhkan. Dan juga pantau banjir melalui peta hazard dan risiko banjir. Isu lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT kini semakin membimbangkan sekaligus perlu diberi perhatian oleh semua pihak meliputi Badan Bukan Kerajaan, NGO serta masyarakat awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Ahmad berkata kerajaan memandang serius isu berkaitan golongan songsang tersebut. Negara yang berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan yang menerapkan nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan dalam kalangan masyarakat tempatan, maka LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen PAS Kemaman Cik Alias Hamid di Dewan Rakyat. Katanya homoseksual adalah bertentangan dengan undang-undang negara. Bukan saja undang-undang jenayah syariah tetapi juga undang-undang sivil. Perbuatan homoseksual adalah bertentangan dengan undang-undang negara, bukan saja undang-undang jenayah syariah, malahan juga undang-undang sivil di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan fitrah. Datuk Idris berkata kerajaan melalui mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah menegaskan dalam kenyataannya pada 16 Jun 2019 di Cambridge Union, United Kingdom bahawa Malaysia bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan songsang dalam kalangan rakyat negara ini, terutama membabitkan unsur LGBT. Beliau berkata kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga sudah mengambil inisiatif dengan membangunkan Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI 2019-2025 bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat, terutama permasalahan sosial dihadapi masyarakat Islam yang semakin meruncing. Ia membabitkan pelbagai isu seperti penagihan dadah, remaja hamil luar nikah, pembuangan bayi, perceraian, gelandangan, penularan virus HIV/AIDS, penagihan arak, seks bebas, sumbang mahram, jenayah juvana, amalan gaya hidup songsang dan sebagainya. Baik, risiko banjir akan dinilai berdasarkan unjuran perubahan iklim melalui inisiatif Peta Hazard Banjir dan Peta Risiko Banjir. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata penilaian risiko itu dibuat menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran JPS merangkumi 36 lembangan sungai utama yang siap dibangunkan. Bagi kawasan Lembah Kelang, peta hazard banjir bagi 6 lembangan sungai telah pun siap dibangunkan, manakala peta risiko banjir yang melibatkan lembangan sungai Bernam juga telah siap dibangunkan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen BN Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria tentang sejauh manakah kementerian melaksanakan kajian kemungkinan perubahan iklim drastik dengan bencana alam yang lebih kerap pada masa akan datang dan bagaimanakah tahap kesiapsiagaan sistem amaran bencana di Malaysia. Menurut Datuk Seri Tuan Ibrahim, jabatan dan agensi di bawah kementerian seperti JPS dan Jabatan Meteorologi Malaysia atau MAT Malaysia sentiasa peka dan berusaha meningkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti banjir. Dalam pada itu katanya Malaysia sememangnya terdedah kepada banjir kerana bentuk muka bumi serta sistem iklim yang mempunyai kadar kelembapan yang tinggi dan perubahan iklim akan meningkatkan lagi tahap ancaman negara kepada risiko bencana termasuk bencana banjir. Hasil kajian Nahrim dan juga mendapati berlaku peningkatan intensiti maksima lebat hujan yang lebat
ia akan beri kesan kepada tahap pelindungan reka bentuk banjir terhadap sistem saliran sedia ada serta pembinaan infrastruktur bekalan air. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi atau Met Malaysia melaporkan hujan lebat serta ribut petir dijangka berlaku di 6 negeri. Met Malaysia menerusi kenyataan di laman Facebook memaklumkan amaran ribut petir telah dikeluarkan melibatkan negeri Perak, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Sarawak. Hujan lebat serta ribut petir dilihat tertumpu di sekitar Kampar dan Hilir Perak di Perak. Di Pahang, kawasan yang dijangka mengalami situasi yang sama adalah Tanah Tinggi Cameron dan Rompin serta keseluruhan Kuala Lumpur. Met Malaysia turut meramalkan hujan lebat, ribut petir dan angin kencang di Seremban dan Rembau, Negeri Sembilan, manakala bagi Sarawak, hujan serta ribut petir hanya dijangka akan berlaku di sekitar bahagian Betong iaitu di Saratok, Sarikeh, Sibu, Kapit, Bintulu di Tatau dan Miri di Marudi. Pengembara yang tiba di Malaysia apabila sempadan antarabangsa negara dibuka bermula 1 April ini perlu memuat naik dan mengaktifkan aplikasi My Sejahtera. Protokol itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam laman sosialnya. Pengembara perlu mengisikan borang pra-pelepasan di My Sejahtera di ruangan ikon pengembara dan 2 hari sebelum berlepas, pengembara yang pernah dijangkiti perlu menjalani saringan sama ada ujian Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction RT-PCR atau kit ujian pantas RTK Antigen Professional perlu dilaksanakan dalam tempoh 60 hari sebelum berlepas. Mereka juga perlu membeli insurans COVID-19 dan perjalanan. Bagi protokol sejurus tiba di Malaysia, pemeriksaan suhu dalam kalangan pengembara akan dilakukan. Ujian RTK Antigen Professional dilakukan di fasiliti swasta di lapangan terbang sejurus tiba atau di fasiliti swasta apabila meninggalkan sempadan dalam masa 24 jam sebelum masa ketibaan. Sempadan negara akan dibuka bermula 1 April ini. Sementara itu, prosedur pemeriksaan status vaksinasi ke atas pengunjung dan jemaah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi dimansuhkan mulai hari ini. Kementerian Haji dan Umrah MOHU Arab Saudi turut menghapuskan syarat mendaftarkan maklumat vaksinasi sebelum mendapatkan visa umrah bagi jemaah dari luar Arab Saudi. Perkara itu dimaklumkan melalui satu infografik mengenai prosedur operasi standard SOP terbaru yang disiarkan di laman Twitter rasminya. SOP terbaru itu juga termasuk membatalkan syarat untuk mendapatkan permit bagi mendirikan solat di Masjidil Haram dan menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Manakala syarat untuk mendapatkan permit umrah dan menziarahi Raudah tetap dikekalkan seperti sebelum ini. Pengunjung Haramain kini tidak lagi perlu menjaga jarak fizikal namun masih diwajibkan untuk memakai pelitup muka separuh muka sepanjang berada di dalam kawasan masjid. Selain itu, pihak kementerian turut memansuhkan syarat untuk mengemukakan keputusan negatif ujian PCR atau RTK antigen. Di samping tidak lagi mewajibkan kuarantin bagi para jemaah yang datang dari luar Arab Saudi. Jenazah kanak-kanak yang rentung dalam kejadian kebakaran kilang getah sintetik di kawasan perindustrian Baka Arang dekat Sungai Petani Jumaat lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Mawaddah Merbuk. Terdahulu jenazah Misha Kasih Arif Setiawan 11 tahun disembahyangkan di Masjid Al-Bushra kira-kira jam 1 petang. Jenazah kemudian dibawa ke tanah perkuburan dengan diiringi ibu angkatnya serta ahli keluarga yang lain. Jenazah selesai dikebumikan 1:15 tengah hari dengan dihadiri keluarga angkat serta rakan sekolah mangsa.
Ibu angkat mangsa Nur Baizura Abu Bakar, 33 tahun, melahirkan rasa syukur kerana jasad anaknya itu dapat dikebumikan berdekatan dengan rumahnya. Saya pun banyak berterima kasih kepada pihak-pihak yang mana yang dapat menolong anak saya, pengurusan jenazah, tim-tim jenazah semua yang uruskan anak saya, alhamdulillah lah. Ya, daripada pihak-pihak polis semua, PDRM semualah yang uruskan anak saya, berterima kasih banyak-banyak. Dalam kejadian 4 Mac lalu, mangsa dikatakan sedang tidur di dalam bilik di tingkat atas di kilang bersendirian. Ketika kejadian, pintu bilik mangsa diketuk beberapa kali oleh anak pemilik kilang, namun gagal mengejutkan mangsa. Pasukan bomba dan penyelamat menemui mangsa dalam keadaan rentung di atas katil. Mangsa merupakan warga negara Indonesia, namun mempunyai dokumen dan menetap di Malaysia sejak dilahirkan. Ibu mangsa dikatakan telah pulang ke negara asal dan meninggalkan mangsa kepada keluarga angkat dan pengurus kilang. Seorang penduduk rumah teres yang tertimbus akibat kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai Ampang petang tadi berjaya diselamatkan. Lelaki tersebut berjaya dikeluarkan jam 6.54 petang, didapati mengalami kecederaan ringan. Pada masa ini, usaha mengesan 3 lagi mangsa sedang dilakukan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata pihaknya juga pada masa ini sedang mengesan kemungkinan terdapat lagi mangsa-mangsa lain yang turut tertimbus. Hari ketiga operasi mencari 2 mangsa yang tertimbus dalam kejadian runtuhan batu kuari di Keramat Pulai, Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands masih belum menunjukkan perkembangan positif. Setakat ini, kedudukan kedua-dua mangsa, Kiau Lu Siu Sun, 49 tahun dan Itam Bah Lasoh, 43 tahun yang dipercayai tertimbus sedalam 9 hingga 12 meter belum dapat dikenal pasti. Timbalan Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Aidil Adli Cik Mi berkata usaha menggunakan kamera pengesan haba TIC unit udara bomba masih gagal mengesan kedua-dua mangsa. Semalam kita tak dapat apa-apa petunjuk kesan haba daripada mangsa yang tertimbus. Hari ini kita try lagi fly, namun kita dapati tak adalah. Masih belum kita jumpa spot-spot ataupun mangsa yang kita kotari tertimbus tu lah. Menurut Aidil Adli, operasi mengalihkan batu besar yang sepatutnya bermula pukul 8 pagi tadi juga tergendala. Ekoran hujan lebat dan berlaku gelongsoran tanah. Atas nasihat Jabatan Mineral dan Geosains JMG, operasi terpaksa dihentikan sementara ekoran wujud simptom awal berlaku runtuhan yang besar. Ujar beliau, operasi menggunakan jengkaut bagi mengalihkan bongkah batu besar hanya dapat bermula pukul 4 petang selepas JMG selesai memasang alat pengesan gegaran di Bukit Berdekatan. Aidil Adli berkata, unit anjing pengesan bomba K9 akan dibawa masuk untuk mengesan kedudukan mangsa sebaik sahaja bongkah-bongkah batu berjaya dialihkan. Operasi akan dilaksanakan sehingga pukul 6.30 petang manakala pemantauan dilakukan pada waktu malam demi keselamatan pasukan. Sementara itu, sepupu mangsa Alang Busu, 49 tahun berharap ahli keluarga Itam tabah menghadapi apa jua berita yang bakal diterima. Menurut Alang, menyedari kesukaran isteri mangsa Wak Uda Bahkim, 41 tahun, yang mempunyai anak kecil berulang-alik dari rumah mereka di Kampung Jelintoh, Gopeng ke lokasi kejadian, dia yang tinggal berdekatan sanggup menunggu di situ setiap hari bagi mengetahui perkembangan lanjut mengenai sepupunya itu. Semalam sampai pukul 12 malam kita tunggu sini, pukul 12 malam balik ke atas. Hujan tu, petang tu balik ke 5, tukar pakaian. Lepas tu datang balik sini sampai malam, pukul 12 malam terus balik sana. Tunggu sampai 12 malam? 12 malam kita balik. Balik rumah ke mana? Kat Sinju lah. Betul, pagi tadi dah saat-saat berapa? 8 tadi datang sini. Lepas mandi, lepas cuci baju, lepas keluar lagi datang sini. Menurut Alang, mangsa akan datang ke rumahnya yang berdekatan lokasi kejadian setiap hari untuk berbual dan kali terakhir mereka bertemu adalah pada hari Ahad lalu.
Pengubahan wang haram jutaan ringgit, Datuk antara yang ditahan. Ahli perniagaan bergelar Datuk dan 4 lagi individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Berasingan di Ibu Negara atas pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram jutaan ringgit, membabitkan sindiket pengeluaran PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS sejak 2015 hingga tahun lalu. Mereka yang didakwa adalah Datuk Abdul Aziz Abdullah 44 tahun, kakaknya Anita Abdullah 47 tahun, suami Anita Muhammad Smail 43 tahun, manakala dua lagi adalah Abu Yazid Muhammad 38 tahun serta Muhammad Hariza Muhammad Yusof 34 tahun. Abdul Aziz didakwa atas 41 pertuduhan, antaranya memiliki wang tunai dalam akaun 5 anak lelakinya serta memiliki kenderaan mewah seperti GMC Yukon XL, Range Rover Sport, Mercedes-Benz GLA dan Toyota Velfire. Selain itu, tertuduh turut didakwa memiliki beberapa buah rumah di kondominium dan apartmen di Jalan Bukit Setiawangsa dan setapak, selain membeli ruang pejabat yang juga hasil daripada aktiviti wang haram. Di mahkamah sama, Anita pula berdepan 15 pertuduhan, iaitu memiliki wang dan menggunakan beberapa cek untuk membeli beberapa unit kondominium serta beberapa unit lot kedai sekitar Taman Melati dan Taman Melawati yang juga hasil aktiviti sama. Abdul Aziz dibenar ikat jamin RM400,000, Anita, Muhammad dan Muhammad Hariza masing-masing RM250,000 serta Abu Yazid RM150,000. Malaysia tidak seharusnya dipersalahkan dalam isu dakwaan berkaitan buruh paksa kerana kesalahan tersebut banyak dikesan berlaku di negara asal atau negara sumber. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata antara kesalahan dikesan membabitkan amalan tersebut adalah berkaitan ejen di negara terbabit yang bertindak meminta bayaran tinggi sehingga ada yang mencecah jutaan ringgit daripada rakyat mereka yang mahu bekerja di negara ini. Jelasnya beban hutang yang tinggi dalam kalangan pekerja asing tersebut juga antara faktor mengapa mereka sanggup membuat bayaran tinggi kepada ejen terbabit untuk bekerja di Malaysia. Kadang-kadang ada juga industri tak sedar mereka melakukan kesalahan. Contohnya, ada juga aduan daripada pekerja asing, mereka masuk ke negara ini membayar berjuta-juta ringgit atau beratus-ratus ribu ringgit. Tetapi perkara ini berlaku di negara sumber, bukan di Malaysia. Dan apa yang berlaku di negara sumber, Malaysia memang tiada pengetahuan. Tetapi akhirnya, kita yang menjadi mangsa keadaan. Sebab salah satu faktor forced labour ini adalah beban hutang di negara sumber. Beliau amat berharap semua pihak, khususnya pemain industri, mengambil serius berhubung amalan buruh paksa tersebut. Katanya Malaysia komited untuk menangani isu berkaitan buruh paksa dan inisiatif yang dianjurkan menerusi Forum Pelantindakan Nasional berhubung buruh paksa anjuran HRD Corp diharap dapat memberi kesedaran dalam kalangan penggiat industri di negara ini. Jelasnya, forum itu juga bagi menunjukkan kepada masyarakat antarabangsa berkenaan kesungguhan dan komitmen Malaysia berhubung isu buruh paksa tersebut. Sementara itu, mengulas mengenai pembekalan pekerja asing dari Indonesia, Datuk Saravanan berkata Malaysia akan memuktamadkan perkara tersebut menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang akan ditandatangani antara kedua-dua negara di Bali, Indonesia yang dijangka 17 Mac ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Hari Terbuka dan Siri Forum Nasional HRD Corp bertajuk Pelantindakan Nasional berhubung buruh paksa di seberang jaya Pulau Pinang. Berbaki 2 hari sebelum pengundian pilihan raya negeri PRN Johor 2022, pastinya persaingan sengit berlaku dalam kalangan 239 calon untuk menguasai 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, terutama penduduk Felda. Dan untuk mendapatkan perkembangan PRN Johor kali ini, kita terus sahaja bersama wartawan Khadijah Faisal yang kini berada di Johor Bahru. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Hardi di studio.
Pastinya menjadi persoalan seluruh rakyat Malaysia, siapakah yang bakal menerajui kerajaan negeri Johor pada kali ini. Dan pastinya seramai 2.6 juta rakyat negeri Johor yang akan memilih siapakah pemimpin yang akan mereka mahukan untuk memimpin dan menakluki negeri Johor. Dan kurang 48 jam sahaja lagi, jentera parti-parti politik ini melakukan pecutan akhir untuk melakukan kempen dari utara sehinggalah ke selatan untuk mengambil hati rakyat untuk mengundi parti masing-masing. Dan apa yang saya boleh kongsikan berdasarkan pemerhatian ataupun pandangan daripada pakar-pakar politik negara kita, mereka berpandangan terdapat persaingan sengit di antara dua parti iaitu Barisan Nasional BN dan juga Perikatan Nasional PN, di mana mereka melihat kedudukan kedua-dua parti ini 50-50 untuk membentuk sebuah kerajaan. Namun ada yang menjangkakan Barisan Nasional BN akan menakluki ataupun memenangi PRN Johor pada kali ini, di mana mereka hanya perlu menguasai sebanyak 28 kerusi daripada 56 kerusi DUN sahaja. Dan susulan jangkaan itu adalah susulan daripada pelbagai isu yang berjaya mereka tangani sejak kempen berlangsung pada 26 Februari yang lalu. Ia juga seiring dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha PN Selangor, yang mana beliau berkata Felda turut memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk hala tuju kerajaan negeri Selangor ini. Dan penonton, apa yang boleh saya kongsikan lagi adalah PRN Johor kali ini akan melibatkan BN dan juga PN, pertandingan di antara BN dan juga PN yang menghantar ke semua kerusi DUN yang ada di Johor ini, dan PH meletakkan calon di 30 kerusi DUN, Pejuang 42, PKR 20, calon bebas 6, Parti Muda 7, Warisan 6, PBM 4, Putra serta PSM masing-masing menghantar seorang calon. Manakala kalau kita lihat dari segi pertandingan mengikut penjuru pula, 7 DUN menyaksikan pertembungan di antara 3 penjuru, 35 DUN bertembung 4 penjuru, 8 DUN 5 penjuru, 4 DUN 6 penjuru dan 2 DUN untuk pertembungan 7 penjuru. Dan pastinya PRN pada kali ini turut menyaksikan pemimpin-pemimpin utama parti yang menjadi tumpuan orang ramai, yang mana mereka ini turut turun padang memberi sokongan kepada calon parti masing-masing sejak hari penamaan calon sehinggalah kempen-kempen berlangsung. Antaranya ialah Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Lembaga Penasihat BN Datuk Seri Najib Razak, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dan penonton, SPR ada turut menasihati kepada 2.6 juta pengundi yang akan melakukan tanggungjawab masing-masing pada 20 Mac ini untuk melakukan undian tersebut atau keluar mengundi pada masa yang telah dicadangkan melalui aplikasi MySPR Semak. Dan saya kira Ardi dan juga penonton, sampai di sini sahaja laporan secara langsung dari Johor Bahru Johor. Kita kembali ke studio bersama dengan Ardi. Silakan Ardi. Baik, terima kasih Khadijah Faisal live dari Johor Bahru melaporkan perkembangan PRN Johor yang dijadual Sabtu ini. Baik, berita Alidrah berehat seketika dan sekembali nanti lembu bikin drama di Los Angeles. Krisis di Ukraine, sebuah hospital kanak-kanak di Mariupol musnah dalam serangan udara yang dipercayai didalangi tentera Rusia. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengutuk keras serangan itu dan mendakwa ia adalah satu jenayah perang. Rakaman video menyaksikan kemusnahan besar di hospital yang terletak di bandar pelabuhan selatan itu. Menurut pihak berkuasa tempatan, 17 kaki tangan hospital tersebut cedera dalam serangan itu setakat ini, manakala jumlah kematian pula belum dapat disahkan. Presiden Zelensky mendakwa terdapat kanak-kanak yang terperangkap di bawah runtuhan. Kementerian Luar Rusia tidak menafikan serangan tersebut, namun mendakwa Ukraine menggunakan hospital tersebut sebagai pangkalan serangan setelah mengeluarkan semua kaki tangan dan pesakit. Dalam pada itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan mana-mana fasiliti kesihatan tidak sepatutnya menjadi sasaran. White House pula menyifatkan serangan itu sebagai tidak bertamadun, manakala Perdana Menteri Britain Boris Johnson pula menyifatkan Rusia sebagai terdesak.
Sementara itu, 35,000 warga Ukraine meninggalkan negara itu menerusi 3 koridor kemanusiaan dalam tempoh 12 jam gencatan senjata yang dipersetujui Moskow dan Kiev semalam. Masa yang singkat itu digunakan sepenuhnya orang awam untuk berpindah dengan segera atau mereka akan berdepan dengan situasi lebih buruk. 3 koridor kemanusiaan yang dipersetujui semalam ialah di Sumy, Anahoda dan kawasan sekitar Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata beliau akan mengumumkan 3 lagi koridor kemanusiaan meliputi bandar Mariupol, Volnovakha dan Izium. Di Kiev, rakyat Ukraine terpaksa melintasi jambatan kecil yang dibina di Sungai Irpin untuk keluar dari kawasan itu dan kebanyakan orang awam yang berpindah terdiri daripada warga emas dan kanak-kanak. Sementara itu, 1,207 kematian dilapor di Mariupol sepanjang 9 hari pencerobohan Rusia ke atas Ukraine dan situasi itu disifatkan sebagai bencana di mana wilayah itu terputus bekalan elektrik, air dan pemanas. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjangkakan jumlah pelarian yang meninggalkan Ukraine meningkat kepada 2.2 juta orang dengan sebahagiannya mencari perlindungan di Poland. Ia disifatkan pemindahan terbesar pelarian ke negara Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Di Los Angeles, Amerika Syarikat, gara-gara seekor lembu terlepas, aliran trafik terpaksa dihentikan sementara. Pihak berkuasa berdepan kesukaran menangkap lembu berkenaan yang bertindak agresif. Insiden itu berjaya dirakam secara langsung oleh sebuah stesen televisyen tempatan. Lembu berkenaan dikesan berkeliaran di tengah lebuh raya Pasadena. Kelihatan beberapa pemandu turut membantu pihak polis menangkap haiwan berkenaan. Namun mereka berdepan kesukaran apabila mamalia itu bertindak agresif dan melarikan diri serta menuju ke arah sebuah pasar raya. Cubaan menangkap lembu berkenaan di pasaraya itu juga gagal dan haiwan itu terus melarikan diri. Tidak lama kemudian, lembu itu memasuki sebuah kawasan lapang. Di situ, beberapa pengembala lembu cuba menangkap haiwan berkenaan. Setelah beberapa percubaan, lembu tersebut akhirnya berjaya ditangkap. Setakat ini masih tidak dapat dipastikan bagaimana haiwan itu lolos. Inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera mendukung matlamat menurunkan kadar pengangguran melalui penyediaan 600,000 peluang pekerjaan tahun ini dengan peruntukan 4.8 bilion ringgit, memandangkan penciptaan peluang pekerjaan merupakan teras utama di bawah bajet 2022. Baik, sekian berita Al Hijrah. Ikuti berita Al Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.